Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Ya? Tuan-tuan, betapa baiknya Allah, mulianya Allah kepada kita, tuan-tuan. Sehingga Allah Ta'ala memberikan nikmat yang tidak kita pernah meminta pun. Ya? Berapa ramai yang hari ini, ataupun malam hari tadi, waktu hari ini pagi tadi, dia tak minta kepada Allah untuk dia sihat. Dia tak minta kepada Allah supaya dia beri kelapangan waktu untuk dia beribadah kepada Allah, ataupun menggunakan masa yang ada untuk menguruskan kehidupannya. Tetapi lihatlah, dalam keadaan sekarang ini, kita ni duduk berjauhan antara satu sama lain. Saya di Tanjung Malim, ada daripada JB tadi katanya hujan, ada daripada Brunei, ada daripada Kuala Lumpur, dan mana-mana tempat sekalipun. Dalam pukul 3.30 ini, dah menuju ke 1 jam yang akan datang, Allah Ta'ala, dalam kawi pun ada, Masya Allah. Allah Ta'ala telah memilih kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk kita duduk sejenak dalam waktu ini, untuk kita merenung akan diri kita, untuk kita merenung akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, dari Brunei pun ada. Barakallahu fiikum. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya dalam sesi dalam kuliah dalam Google Meet ini sahaja, mudah-mudahan Allah Ta'ala juga menghimpunkan kita di taman-taman syurga Allah di akhirat besok, insyaAllah kan. Sebab Nabi pun sebut, sekiranya kamu wa idhar marartum, kan, bila kamu melintas dengar, nampak ada majlis ilmu ataupun Raudhul Jannah, taman-taman syurga, taman-taman ilmu, farta'u, hendaklah kamu bersegera, kamu ikut, kamu kejar, kamu sertai. Mudah-mudahan kita akan mendapat banyak manfaat dan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada kita. Ya? InsyaAllah. Baik. Ayah, ibu-ibu, haja-haja, hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersama kita pada hari ini, yang sepatutnya jadual kita biasanya hari Jumaat, ya. Puan hajah kita yang berhubung dengan saya, Opah biasanya, minta saya peruntukkan waktu seperti biasa hari Jumaat. Tetapi kebetulan hari Jumaat ini saya kena bertugas dalam sesi temuduga dan juga menjaga peperiksaan di UPSI ini. Jadi waktu Jumaat ini ada sedikit clash. Jadi minta ada sedikit kelapangan pada waktu petang hari Rabu sahaja. Besok bertugas sebagai jaga exam. Hari Jumaat saya kena mengendalikan sesi temuduga pelajar baru ambilan UPSI. Jumaat dengan Sabtu juga penuh terlibat dengan pengendalian khusus mutawif. Alhamdulillah, saya juga bersama dengan rakan-rakan 2-3 bulan sekali akan membawa jemaah untuk mengerjakan umrah di Mekah dan juga Madinah. Jadi insyaAllah pada Jumaat dan Sabtu ini kami akan terlibat dengan khusus pemantapan insyaAllah. Dan ada juga hajah cadangkan waktu malam. Saya sangat seronok bila dengar tawaran untuk mengajar bersama dengan hajah-hajah semua. Tapi saya minta maaf banyak-banyak. Setakat ini setiap malam jadual kuliah untuk 2 negeri. Sebab saya duduk di tengah-tengah ni hajah, ya. Rumah saya Tanjung Malim ni sempadan Selangor dan juga Perak. Dan kebetulan pula saya ada 2 tauliah, negeri Perak dan negeri Selangor. Jadi bila dah bahagi 2 negeri ni, kuliahnya disusun hampir setiap malam, ya. Jadi agak sukar untuk mengisi slot pada waktu malam. Apapun insyaAllah, selepas daripada ni kita akan cuba usahakan sekiranya ada kelapangan waktu yang lain, kita dapat bersama insyaAllah. Ya. Baik, hadirat mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita duduk sama-sama petang ni pada hari Rabu, dan kebetulan di UPSI hari ini hari Rabu dikenali dengan hari qalb. Hari qalbu. Ya, kena bezakan tuan-tuan. Ejaan dengan qaf dengan kaf. Qalbu maksudnya hati. Ya. Tapi kalaulah bahasa Arab ni, perkataan pertama diubah kepada kaf, dia dah berubah maknanya. Jadi maksudnya yang berlainan lah. Jadi sejenis haiwan pula. Betul. Ini boleh sebut lah. Jadi hari ini insyaAllah jemaah mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pagi ini ataupun pada petang ini kita nak bicarakan satu tajuk yang sangat penting sebenarnya, iaitu berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan
dengan hati. Baik, sebelum saya nak teruskan dengan perbincangan kita berkaitan dengan hati ni, saya nak bacakan satu ayat. Dalam Quran saya cek lebih 40 ayat yang Allah sebut berkaitan dengan hati ni. Tapi pada petang ni saya nak ambil satu ayat saja yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Fath ayat 26. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Baik, apa maksud dia dalam surah Al-Fatah ayat 26 ini? Ingatlah dan kenanglah ihsan Allah kepada kamu ketika orang-orang kafir itu menimbulkan rasa sombong dan angkuh yang ada dalam hati-hati mereka. Hati yang sombong, hati yang angkuh ni ialah perangai orang kafir, tuan-tuan. Perangai orang jahiliah, kata Allah. Iaitu perasaan angkuh mereka terhadap kebenaran Islam. Perasaan sombong secara jahiliah. Lalu Allah turunkan semangat tenang dan tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Sehingga tercapailah perdamaian. Serta meminta mereka tetap berpegang kepada kalimat taqwa. Sedang mereka itu, orang beriman ini di sisi Allah adalah orang yang sangat berhak dengan kalimat taqwa serta menjadi ahlinya. Dan ingatlah, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan ingatlah sesungguhnya Allah itu ialah Tuhan yang sentiasa maha mengetahui akan setiap sesuatu. Baik, jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan surah ini juga, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, sesungguhnya dalam diri dan hati dan diri manusia itu ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan itu. Dan sekiranya buruk daging itu, maka buruklah seluruh anggota badan, jasadu kullu. Apa di seketul daging itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wahyal qalb. Sesungguhnya seketul daging itu yang dinamakan sebagai hati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan dua ayat tadi, ayat Quran dan juga nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita akan kepentingan hati yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Bahkan satu ayat Quran lagi kan yang berkaitan dengan hati orang yang jauh, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kan? Ayat tu tentang pembagian harta tu. Hati sahabat ni jauh. Hati sahabat ni rasa tak seronok. Allah kata kalaulah bukan kerana dengan rahmat Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dah tentu kamu akan melakukan perkara yang kasar, yang tidak baik kepada mereka. Kan? Lam faddu min hawlik. Mereka akan, ayat tu akan diteruskan Allah cerita apa? Sekiranya kamu tegas, hati kamu ni tidak baik terhadap mereka, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu mereka akan lari daripada kamu wahai Muhammad. Tetapi dengan rahmat Allah yang memberikan keteguhan, yang Allah memberikan kejernihan hati, menjadikan hati kita lembut, hati kita tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita maklumi bahawa hati ialah sebagai raja. Hati merupakan tunggak kepada keseluruhan anggota deria yang kita lakukan pada hari ini, kan? Sebab itu ada satu hadis sahih yang lain mafhumnya,
Yang mana apabila seseorang itu dia kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, di mana nanti penglihatannya, pendengarannya, tangan dan kakinya akan diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hati orang yang beriman apabila kecintaannya ikhlas kepada Allah, hatinya tunduk kepada Allah, Allah Ta'ala mandu hatinya, seterusnya seluruh anggota tubuh badannya, sama ada deria pendengarannya, sudah tentulah dia akan halakan telinganya untuk mendengar perkara yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hatinya jernih, suci kepada Allah, sudah tentulah matanya ingin melihat kepada perkara kebaikan. Kita selalu dengarkan orang cakap, jadilah mata lebah. Kan? Jangan jadi mata lalat. Mata lebah ni, mata lebah ni dia akan mencari madu, dia akan cari bunga yang indah, yang cantik, yang baik untuk kebaikan. Tetapi sekiranya mata itulah mata lalat, hatinya sentiasa mencari benda yang kotor. Matanya akan mengarah matanya melihat benda yang busuk, cari benda yang tak elok. Ya? Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dikurniakan hati kita ini hati yang sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Allah ciptakan hati ni cantik kedudukan dia, tuan-tuan, duduk di tengah jasad kita. Kan, di tengah-tengah, dia umpama enjin sebuah kenderaan. Sekiranya enjin tak dapat beroperasi dengan baik, sekiranya enjin itu tidak ada maintenance-nya, tidak ada selenggaranya dengan baik, zikrullah-nya tak ada, taubatnya tak ada, sudah tentu hati itu akan sakit. Sudah tentu hati itu rosak. Dan bagaimana sekiranya sebuah enjin kenderaan yang besar nak bawa satu beban perjalanan yang jauh, dalam keadaan enjin itu sakit, dalam keadaan enjin itu rosak, sudah tentulah dalam menelusuri perjalanan itu, dia akan menempuh berbagai-bagai masalah dalam perjalanan tersebut. Sama ada dia akan breakdown, sama ada dia akan terlanggar aksiden, dan yang lebih dahsyat, dia terus mati. Sebab itu hari ini, apabila kita bicarakan tentang hati, para tetamu Allah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan hanya terkait kita nak jaga hati ni, hati yang jauh daripada Allah. Ya? Bukan sekadar hati yang jauh, bukan sekadar hati yang sakit, bukan sekadar hati yang rosak. Tetapi yang kita bimbang pada hari ini, jemaah yang dirahmati Allah, kita bimbang, kita mempunyai hati, ataupun kita tidak mempunyai hati sekalipun. Ini teringat akan kata-kata yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Dia kata apa? Dan perkataan dia ini banyak dinukilkan oleh ulama-ulama selepas daripada beliau. Antaranya Imam Ghazali rahimahullah sendiri. Ya? Apa kata-kata beliau? Dia kata, ibhathu, carilah hati kamu di 3 tempat. Carilah hati kamu di 3 tempat ini. Yang pertama, carilah hatimu ketika mana? Ketika engkau sedang bersolat, sedang membaca Al-Quran. Tuan-tuan, hari ini, berapa ramai dalam keadaan kita hari ini sedang beribadat kepada Allah, sedang membaca Al-Quran, hati kita tidak datang bersama dengan ibadat kita. Ataupun mungkin dalam kuliah ni, jiwa, fikir apa ni, tubuhnya, telinganya, jasadnya berada dalam Google Meet, tapi hatinya masih merewang-rewang, teringat akan urusan yang belum diselesaikan. Hatinya masih bergantung kepada perkara-perkara yang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, cari hati kamu ketika solat. Cari ketika solat, tuan-tuan. Ketika membaca Al-Quran. Berapa ramai di kalangan kita yang hadir dalam solatnya, dia tidak menghadirkan rukun hatinya. Rukun fi'li dia jaga. Rukun qauli dia jaga, bagus. Tapi dia meremehkan rukun hatinya. Dia membiarkan hatinya terus lalai.
Dia membiarkan hatinya terus terikat dengan urusan yang lain. Sedangkan ketika mana dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti dan sepatutnya memastikan hatinya betul-betul terikat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang Allah sebut di dalam Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati lagi Allah sebut. Sesungguhnya orang beriman apabila disebutkan tentang Allah, ingat tentang Allah, dengar imam baca Quran, bergetar hati mereka, qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat Allah lagi, bertambah-tambah iman mereka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, renungilah hati kita. Adakah hari ini hati kita sakit, hati kita mati, ataupun kita sudah pun kehilangan hati kita? Betul. Carilah hati kita ketika membaca Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan? Dengan cuba kita memahami Al-Quran. Itu ayat Allah. Kita baca mesej daripada orang yang kita sayang, kita dah seronok sangat kan? Betul tak? Suami hantar mesej, makan apa tu yang? Tanya makan dia. Allah, berbunga-bunga hati kita. Saya tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru 2 hari hantar anak sulung masuk matrik di Pulau Pinang. Anak hantar gambar, baru hantar gambar buat program sesi suakenai. Rasa nak pergi balik kan? Rasa nak pergi balik. Sebab apa? Itu anak darah daging kita sayang. Bagaimana sikap kita ketika mana kita membaca Al-Quran, hati kita tidak cenderung, tidak turun, tidak meraih kekhusyukan. Sehingga Allah mencabar kita. Allah kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah sebut hati lagi ini. Ini soal hati ni. Siapa baca Quran, Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa kamu tidak bertadabbur memahami isi kandungan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Sudahkah hati kamu tertutup? Allah cabar hati, malu kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Adakah hati kita sudah tertutup untuk memahami? Kita tengok cerita Korea, kita nak faham, kita nak menghayati, kita minta cari translation tu. Kita nak tengok cerita Bollywood, kita nak cerita Hollywood, kita cari translation. Nak faham, nak tahunya. Tapi berapa ramai hari ini yang dia bila baca Quran, dia tak pernah nak ambil tahu apa yang Allah nak beritahu pada dirinya tentang isi kandungan Quran. Tuan-tuan, ini satu perkara yang perlu kita insafi diri kita pada hari ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menanyakan kita sebagai hamba. Mengapa kalian tidak memahami Al-Quran? Adakah hati kamu sudah pun terkunci rapat? Akfaluha, tertutup, Allah kata. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menemui hati kita tatkala kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Yang kedua kata Abdullah ibn Mas'ud, carilah hatimu ketika mana kamu berada dalam majlis ilmu. Ketika kita duduk dalam majlis yang umpama ini tuan-tuan, mungkin tadi hati kita lara, kan? Antara subuh nak sampai waktu zuhur, banyaklah kita buat urusan-urusan dunia ni. Kadang-kala hati kita ni alpa, kita lupa pada Allah, kan? Tiba-tiba kita pun masuk dalam grup kita ni, kita masuk dalam kuliah, kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengar contoh-contoh kisah para salafus soleh yang hati mereka ini hebat. Kita jumpa hati kita. Kita jumpa hati kita. Sekiranya dalam majlis ilmu kita baca ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, kita dengar kisah orang sahabat salafus soleh ni, masih lagi hati kita keras tuan-tuan. Carilah hati kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang yang sangat hebat, riwayat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama yang gemilang, yang hebat. Satu hari dia datang ke masjid
Dia tengok budak-budak ramai duduk di masjid. Dia pun mendatangi budak-budak tu, dia pergi kat budak tu, dia kucuk kepala budak tu, dia pegang dan dia kata kat budak tu, wahai anak-anak, doakanlah untuk pak cikmu ini. Dia seorang ulama yang terbilang, ulama yang besar. Tapi bila jumpa budak-budak, dia kata apa? Wahai anak-anak, doakanlah untuk pak cikmu ini. Sesungguhnya pak cikmu ini mempunyai dosa yang begitu banyak, wahai anak-anak. Kerana kalian masih muda, masih kecil. Tidak banyak dosa yang kalian lakukan. Tadahlah tangan kalian, doakan untuk pak cikmu ini, keampunan untuk pak cikmu ini. Subhanallah. Tuan-tuan, siapa kita nak berbandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Tetapi Abu Hurairah menjumpai hatinya apabila melihat budak-budak. Dia mencari hatinya apabila tengok budak-budak yang lebih kecil. Sudah tentu budak ini jauh lebih suci daripada dirinya. Kadang-kala hati kita ni, kita dapat jumpa hati kita melihat orang yang miskin. Kadang-kala kita menjumpai hati kita melihat orang yang lebih sukar, lebih susah daripada kita. Kerana selama ini hati kita begitu keras. Hati kita begitu sombong dengan segala kenikmatan, pencapaian yang pernah kita miliki pada hari ini. Sehingga kita tak pernah menjumpai hati kita. Kita tak pernah jumpa hati kita. Ya? Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in yang cukup hebat, yang mempunyai kata kalam-kalam yang sangat menusuk kalbu manusia apabila mendengarnya. Asalnya seorang perompak. Asalnya seorang penyamun. Sehingga kan orang yang apabila melintas di antara Yaman menuju ke negara Arab yang lain untuk berdagang, mereka sentiasa akan dirompak, disamun oleh Fudail bin Iyad. Oleh Fudail bin Iyad. Perompak jahat, bahkan dia membunuhnya mereka. Sehinggalah satu hari, ketika dia sedang duduk, datang beberapa kafilah berhenti di tengah malam, mereka kumpul ramai-ramai. Dia dengar rombongan yang sedang berjalan ni berhenti bercakap, sembang. Mereka kata, kita berhenti di sini. Kita tak perlu meneruskan perjalanan lagi, kerana nanti bila kita berjalan, di depan sana kita akan dirompak oleh seorang perompak yang sangat jahat, nama dia Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, jahatnya dia dirompak seorang-seorang. Orang kita hari ni rasa samsing, main grouping, ramai grup, ada geng, samsing. Tapi lebih samsing lagi Fudail bin Iyad, dia boleh rompak kafilah, barang dagangan, dia seorang-seorang je. Ini bapak segala samsing. Tapi bila dia dengar ungkapan orang yang takut kepada dia, sebagai riwayat menceritakan dia dengar daripada seorang-seorang mereka membaca surah Al-Hadid. Surah ni besi, tuan-tuan. Besi ni keras. Ayat ke-16. Tuan-tuan boleh semak surah apa tu? Yang berkaitan dengan Allah kata, tidakkah hati mereka ini tunduk kepada Allah? Dia seorang yang jahat, hatinya keras, hatinya sombong, hatinya bermaksiat kepada Allah. Tapi tak kala hatinya apabila dia dengar ayat Quran yang dibaca daripada surah Al-Hadid ayat ke-16 daripada kafilah pedagang itu, tiba-tiba hatinya tunduk. Rasa takut gementar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tampil kepada pedagang itu, dia katakan, wahai kalian semua, teruskanlah perjalanan. Orang yang kau sedang bicarakan iaitu tentang Fudail bin Iyad, inilah aku. Nescaya aku tidak akan mengganggu engkau lagi selepas daripada ini. Ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, seorang yang jahat, dia jumpa hatinya di tengah padang pasir. Seorang pengganas, dia jumpa hatinya di tengah-tengah kejahatan yang sedang dia lakukan. Semenjak daripada itu menjadi khadim, dia menjadi hamba kepada dua tempat, Makkah dengan Madinah. Jadi orang yang sentiasa melakukan taubat, sentiasa beribadah, sehingga pada itu Fudail bin Iyad menjadi orang yang terkenal dengan kata-kata yang menusuk kalbu setiap orang yang mendengarnya. Kerana apa? Dia dulu asalnya orang yang jahat. Dia dulu hatinya keras. Tetapi hatinya tunduk. Dia mencari hatinya. Jadi jumpa hatinya di kalangan mereka yang sentiasa diganggu olehnya sendiri. Menunjukkan apa? Ini pentingnya apabila kita sentiasa ingin mencari kebenaran dan mencari di mana hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan mungkin tak pernah lupakan kisahnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Manusia yang bengis, manusia yang hatinya keras, manusia yang hatinya begitu lantang menentang agama Allah dan juga Rasulnya. Bahkan di saat hatinya luntur,
di saat ketika itu hatinya sudah membuat-buat ingin membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita melupakan detik pada hari dia ingin menyelesaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia keluar dengan pedang yang terhunus. Targetnya, objektifnya pada hari itu adalah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar dengan pedangnya. Di pertengahan jalan seorang menyapanya, "Wahai Umar, ke mana engkau nak pergi? Hari ini aku akan selesaikan Muhammad." Nekatnya, engkau tahu Umar kalau dia keluar dengan pedang terhunus, sama ada dia terbunuh ataupun orang itu akan dibunuh. Siapa tak kenal Umar? Tetapi orang yang menyapanya mengatakan, "Wahai Umar, sebelum engkau menyelesaikan Muhammad, pergilah engkau selesaikan adik kandungmu terlebih dahulu." Fatimah dan adik iparmu Sa'id bin Zaid sudah pun menjadi pengikut pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya yang keras dan nekat ini membunuh Muhammad, tiba-tiba diterbalikkan, mengubah langkahnya menuju ke rumah adiknya sendiri. Yang mana pada saat itu adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran daripada Khabbab bin Arab, seorang sahabat Nabi yang mengajarkan Quran di rumahnya. Mereka sedang membaca surah Taha. Mereka sedang membaca Al-Quran. Dari kejauhan mereka derap langkah dan laungan suara Umar. Siapa tak kenal Umar? Semua takut. Khabbab bersembunyi dalam rumah. Ditendangnya pintu Umar rumah itu. Dia menanyakan, "Siapa bersama kamu? Apa yang kamu baca?" Sehingga dia memukul adiknya Fatimah dan juga adik iparnya sendiri sampai berlumuran darah. Tetapi adiknya, seorang wanita yang lemah, tetap mempertahankan keimanannya dan teguh pendiriannya. Sehingga Umar begitu pelik ketika mana orang Mekah begitu takut dengan kebengisan dirinya, dengan kekentalannya, dengan garangnya dia. Tetapi dia melihat luar biasanya keberanian ditunjukkan oleh adik perempuannya sendiri walaupun dipukul. Sehingga kemudian barulah dia melenturkan dirinya. Dia mengatakan, "Apa yang kau bacakan tadi? Aku ingin melihatnya, wahai adikku." Kata adiknya, diri engkau tidak bersih, tidak suci. Sucikan dirimu." Bila dia dah sucikan diri, dia tengok apa yang dibaca. Tengok, hati dia, jumpa hati dia bila lihat lembaran surah Quran yang ditunjukkan oleh adiknya. Umar yang asal hatinya tegas, hatinya garang, tiba-tiba apabila melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengatakan, "Tunjukkan aku di mana tempat Muhammad." Yang pada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Al-Aqam Darul Arqam untuk mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat. Sehingga pada hari itu merupakan hari yang cukup bersejarah. Islamnya Umar, hatinya berubah 360 darjah. Yang asal hatinya ingin menghancurkan agama Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tengok selain daripada berkatnya doa Nabi, "Ya Allah, menangkan Islam ini di antara dua Umar, ya Allah." Ini doa Nabi kita. Kan sama ada kau Islamkan Umar Al-Khattab ataupun Umar bin Hakam, Amr bin Hakam. Abu Jahal namanya Umar juga, tuan-tuan. Nabi doakan, "Ya Allah, pilihlah di antara dua Umar itu, jadikan mereka asbab kepada kemenangan Islam ini." Khabbab yang sedang bersembunyi dalam rumah itu, apabila dengar lenturnya, mengalirnya air mata Umar pada saat itu, dia yakin bahawasanya Allah telah mendengar doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa saat ini hati Umar sudah pun dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, siapakah hati kita ini dimiliki oleh siapa, tuan-tuan? Sentiasa lazimi doa kita kepada Allah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik." Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, Allah yang memiliki hati-hati kita, tuan-tuan. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah, kukuhkanlah hati aku ini kepada agamamu dan ketaatan kepadamu, ya Allah. Berapa kali setiap hari kita mengungkapkan doa ini kepada Allah, sedangkan Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengulang-ulangi perkataan ini kepada Allah. Ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang memiliki hati-hati ini, ya Allah, tsabbit qalbi, ya Allah, teguhkan hatiku, ya Allah, teguhkan imanku, ya Allah, sucikan hatiku, ya Allah, jadikan diriku sentiasa ingat kepadamu, taat kepadamu dan sentiasa beribadat kepadamu, ya Allah. Ini doa seorang mukmin kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jemaah mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah ibn Mas'ud, sekiranya kamu tidak menjumpai hatimu ketika kamu sedang membaca Al-Quran, sekiranya kamu tidak menjumpai hatimu ketika kamu sedang berada dalam majlis ilmu seperti ini, carilah hatimu ketika kamu sedang bersendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bilakah masa kita dengan Allah? Ketika mana kita bangun di tengah malam, tak kala manusia sedang tidur. Dalam kesunyian, ketika mana hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang bermunajat kepada Allah, ketika mana ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegelapan, dalam kesunyian malam, hadirkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di siang harinya mungkin lagi kita boleh beri alasan hati kita diganggu. Kalau di siang harinya kita kata hati kita disibukkan dengan urusan dunia. Tetapi tatkala kita sedang berdiri, bersujud, bermunajat kepada Allah, adakah kita tidak menjumpai hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Abdullah bin Mas'ud, sekiranya di ketiga-tiga tempat ini engkau tidak menjumpai hatimu, maka mintalah Allah kepada Allah untuk kembalikan hatimu. Kerana hatimu sudah tiada, kata Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana para salafus salih. Mereka sentiasa menjaga hati mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malukum." Atau kama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada pakaian kamu, kepada diri kamu. Allah tak tengok pakaian kita mahal, tak tengok pangkat kita. Ini yang manusia banggakan dan cari selama ini. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kamu. Allah melihat kepada amal-amal kamu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini manusia sibuk akan menyediakan, akan memperindahkan apa yang akan dilihat oleh manusia. Sekiranya di wajahnya ada satu titik hitam jerawat, dia akan berusaha untuk menghilangkan titik pandangan manusia yang dia akan mencacatkan pada wajahnya. Sekiranya ada satu titik parut di mukanya, dia segera akan menghilangkannya. Sekiranya ada satu noktah hitam di bajunya, tetapi dia akan segera menghilangnya kerana dibimbang manusia akan mengatakan baju engkau telah pun tercemar, baju engkau telah pun kotor. Manusia sibuk untuk menghilangkan kecacatan pada pandangan mata manusia. Tetapi berapa ramai di kalangan manusia yang ingin membersihkan hatinya, yang merupakan tempat tetap pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Berapa ramai hatinya yang dilitupi dengan maksiat kepada Allah. Berapa ramai yang hatinya masih keras untuk menyati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah ingin menghilangkan perkara tersebut. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang anak Adam itu melakukan dosa kepada Allah, maka terbentuklah satu noktah, satu titik hitam di hatinya. Sekiranya dia bertaubat kepada Allah, dia mengucapkan astaghfirullah, dia bangun dengan taubat nasuha kepada Allah, maka titik hitam itu akan hilang. Dan sekiranya dia tidak bertaubat, maka titik itu makin lama makin bertambah sehingga hatinya menjadi hitam dan keras. Sebab itulah hari ini orang yang tidak menjaga hatinya bertambah keras. Dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, duduk dalam majlis ilmu, duduk bersendirian, dia tidak mengalirkan air matanya. Sebab itu di antara 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala ialah salah satu daripada mereka ialah seorang lelaki, seorang manusia yang duduk bersendirian, tiba-tiba air matanya mengalir kepada Allah kerana tidak dosa-dosanya. Sesungguhnya air mata yang mengalir kepada Allah tidak akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah hati kita pada hari ini sudah sakit?
Mungkinkah hati kita pada hari ini hati yang rosak? Ataupun hati kita sudah pun tiada, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan para salafus salih mereka itu sentiasa mencari-cari hati mereka. Mereka tidak akan membiarkan hati mereka sakit. Mereka tidak akan biarkan hati mereka hilang tatkala mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara punca-punca yang menjadikan hati kita juga ini tidak terjaga dan sentiasa lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah berlebihnya mencintai dunia dan melupakan akhirat. Ya? Menjadikan hati kita lalai pada hari ini kerana cintakan kepada dunia dan melupakan akhirat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang bermaksud Allah kata, ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya. Dan jika dinilai dengan kehidupan akhirat, tidak lain hanyalah hiburan dan juga permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa zinah. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Dan sesungguhnya dari akhirat ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui. Ya. Yang menjadikan hati kita lalai pada hari ini ialah kerana hati kita dilalaikan dengan kehidupan dunia. Bahkan lebih dahsyat, sebahagian daripada manusia hatinya sentiasa dibawa dunia itu ke dalam ibadat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seharian dia memenuhkan hati dengan urusan dunia. Tak kala dipanggil untuk beribadat kepada Allah dalam solat asarnya, dibawanya lagi seluruh perkara dunia sehingga dia tidak masa untuk mengingati akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Al-Quran berulang-ulang Allah menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih utamanya. Dan kita jangan lupa para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi pesan? Nabi kata apa? Wa man kanatid dunya hammahu, sesiapa yang menjadikan dunia melubuk di hatinya, sentiasa berada dipenuhkan hati dengan dunia, farraqallahu amruhu, Allah akan pecahkan masalahnya, urusan-urusannya. Ingat, sesiapa yang banyak sangat ingat dunia letak dalam hatinya, Allah akan bercambahkan lagi masalahnya. Masalah satu, tempat kerja, balik rumah, masalah keluarga. Masalah dengan jiran, masalah dengan kawan. Masalah dengan semua orang. Allah akan pecahkan masalah urusannya. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, orang yang hatinya sibuk dengan dunia ini, Allah akan jadikan kefakiran, kemiskinan di dua matanya. Sentiasa angka yang sebanyak mana pun, not ribu, ratus juta didapatkan di hatinya, di matanya, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Letak 1,000, kecil. Letak 10,000, kecil. Letak 1,000,000, kecil lagi. Kerana Allah telah mengumpulkan kemiskinan. Itu kefakiran. Kemiskinan pada diri, tak pernah bersyukur kepada Allah. Dan Allah kata Nabi apa dia? Dan tidaklah Allah menjadikan makin bertambah kepadanya urusan dunia itu melainkan apa yang telah ditetapkan untuknya. Ma kutibalah, apa yang Allah beri itu yang dia akan dapat. Walakin man kanatil akhiratu niyyatahu, tetapi sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai hatinya yang terlekat, terpandu dengan akhirat, Allah kata apa? Wa jama'a amruhu, Allah kumpulkan masalahnya, Allah satukan masalahnya. Ada masalah tempat kerja, ada masalah dengan jiran, dengan keluarga, dengan suami, dengan anak. Allah jadikan dia kecil. Allah akan jadikan dia satu benda yang tidak ada pun pada dirinya. Wa ja'alu ghina bainak, dan Allah kata Allah akan jadikan kekayaan, memberikan kekayaan pada hatinya. Tadi Allah beri kemiskinan pada dua matanya, Allah akan memberikan kekayaan pada hatinya. Kekayaan hati ni apa, tuan-tuan yang rahmati Allah? Laisal ghina ghinaul nuqud. Bukanlah kekayaan itulah kekayaan duit dan harta.
Walakin ghina'un nafs, tetapi kekayaan jiwa. Allah beri orang yang hatinya terpaut akhirat Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kekayaan pada hatinya. Hati orang yang kaya tentu tak sama orang yang kaya dengan duit. Ada orang kaya dengan duit, dia boleh terjerumus dalam maksiat. Ada orang yang hartanya kaya, dia boleh membunuh dirinya, memperlekehkan orang lain. Tetapi orang yang kaya hatinya seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati orang yang paling bahagia atas muka bumi ialah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 orang isteri Nabi, sebenarnya kata 13 ya. Adakah sepanjang kita dengar isteri Nabi menceritakan Nabi pernah memarahi mereka? Tidak pernah. Ini hati yang paling bahagia, yang paling baik terhadap manusia. Hati yang paling tenang. Hati kita yang sentiasa ingin marah pada orang. Hati kita yang sentiasa tidak senang dengan orang. Hati kita yang sentiasa nak cari salah orang. Menunjukkan hati kita tidak bahagia, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Manusia yang paling hebat. Sebab itu Anas bin Malik yang duduk bersama Nabi 9 tahun. Berkhidmat dengan Nabi daripada umur 9 tahun sampai umurnya 18 tahun. Dia cerita, sepanjang aku hidup berkhidmat dengan Rasulullah, aku tak pernah tengok Nabi marah pada aku. Bahkan satu hari Nabi pernah pesan supaya aku beli satu barang, ambil satu barang di kedai. Tiba-tiba dalam perjalanan aku tengok sahabat-sahabat aku sedang bermain. Aku kanak-kanak seperti biasa. Tiba-tiba aku terlupa sehingga aku bermain bersama dengan mereka. Dalam kelekaan aku sedang bermain dengan sahabat aku, tiba-tiba aku dengar ada sapaan manusia memanggil aku dan memegang bahuku dengan memanggil, Ya Unais. Ya Unais. Satu gelaran lembut, tasghir, namanya Anas. Tapi dia tahu yang panggil nama manja seperti itu tidak ada orang lain, malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hati orang yang bahagia. Tak kala aku tidak menyempurnakan lagi tugasan yang sepatutnya aku lakukan, tetapi aku disapa dengan panggilan yang sangat indah. Ya Unais, ya adik manja, anak manja. Apa yang kau buat ini? Mana barang yang aku pesan tadi? Allahu Rabbi. Kalau hati yang sakit agaknya dia lempangnya budak tu hari ni. Kan? Mak ayah hari ni mungkin sebelum tanya lempang dulu. Mana rokok ayah pesan beli tadi? Na'udzubillah. Mana barang ayah suruh beli tadi? Itu dulu yang diberikan. Tapi Nabi SAW nak buktikan kepada kita hati yang paling bahagia atas muka bumi. Kerana memiliki hati yang sangat kaya, tuan-tuan. Idamkanlah dan doalah kepada Allah. Ya Allah, kurniakanlah kekayaan hatiku. Ya Allah, selain kita minta doa, Ya Allah, kayakan, murahkan rezeki untuk kita. Ya Allah, minta Ya Allah berikan kekayaan pada hatiku, Ya Allah. Seperti mana engkau memberikan kekayaan pada hati kekasihmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini ada seorang isteri, ada seorang suami, ada anak. Kadang-kadang hati kita tak tahan, sentiasa panas, sentiasa nak marah, sentiasa high temperature. Betul tak? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang paling bahagia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Idamkanlah, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memiliki kekayaan hati seperti mana yang dimiliki oleh kekasih kita dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan sesiapa yang menjadikan hatinya terpaut kepada akhirat Allah, Allah akan menjadikan wa ya'tihi dunya muraghaman, dan dunia akan datang kepadanya menghina, melutut di depannya. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini perbandingan yang cukup hebat yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menjadikan hati kita sentiasa terpaut kepada Allah, menjadikan hati kita sentiasa merindui akan akhirat syurga Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan dunia yang bersifat fana. Fana bermaksud hancur, dunia yang bakal ditinggalkan. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada untuk terus kekal hidup di atas muka bumi ini, ataupun menikmati segala nikmat ini, ataupun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa diungkapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hatinya sentiasa mengingati Allah, iaitu ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, ke sisi engkau yang maha tinggi ya Allah, ke sisi engkau yang maha tinggi ya Allah. Menunjukkan kerinduan, menunjukkan kecintaan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada syurga dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun di atas dunia ini sentiasa tunjukkan hati kita
dengan membaca Al-Quran. Itu ayat-ayat Allah. Tanda cinta pada Allah, hati kita terpaut kepadanya. Sentiasa hati kita ingin beribadah kepada Allah. Kan, beribadah. Ini menunjukkan hati yang sudah pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebenarnya tanda-tanda kemanisan iman seorang hamba kepada Allah. Salasa man kunna wajada halawatul iman. Kata Nabi SAW, 3 tanda orang yang mendapat kemanisan iman itu ialah yang pertama ialah an yakuna Allah wa rasulahu habba ilaihi min siwahima, iaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya, lebih daripada segala-galanya. Walaupun ayahnya, mak, segala-galanya tidak ada bandingan melainkan Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'i ma yuhibbu illa lillah. Yang kedua ialah orang mendapat kemanisan iman ini, dia cinta pada saudaranya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sahabat kita dalam grup ini bukan sebab lain. Bukan sebab kita nak pangkat, nak harta, nak pujian daripada mereka. Tidak. Kita cinta jemaah dalam kuliah pengajian kita ini sama satu, semua sama. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bukan hanya dihimpun dalam majlis seumpama ini. Kita menginginkan Allah supaya menghimpunkan kami di syurga-Mu, ya Allah. Di syurga-Mu yang tertinggi, ya Allah. Kerana kita cinta saudara kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mendapat kemanisan iman kepada Allah, hati yang manis kepada Allah, ialah ay yakrahu, hendaklah dia membenci kepada maksiat, kepada keburukan, kepada keburukan dan maksiat, sebagaimana dia bencikan untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencinya nak kembali kepada kekufuran. Ay yakrah ay ya'ru fil kufri. Kan? Seseorang itu benci untuk kembali kepada perkara yang kufur kepada Allah, seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadikan hati kita sentiasa sayang, cinta kepada Allah dan juga Rasul, cinta kepada makhluk kerana Allah, dan kita membenci sesuatu benda yang buruk juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan hati kita ini jauh untuk mengingati Allah kerana malas melakukan ketaatan kepada Allah. Malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadikanlah hati kita, jadi hati kita sentiasa untuk terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Ya? Dan sudah tentulah apabila kita telah menggantikan alasan itu dengan hati kita sentiasa cenderung untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka sentiasa hati kita akan dijaga. Sentiasa hati kita ini akan hidup. Dia bukan hati yang mati, apatah lagi hati yang hilang daripada untuk mencari redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masa sangat mencemburui kita. Jadi saya sempat mengulas tentang 2, mengapa punca hati kita sakit pada hari ini dan mengapa hati kita perlu dijaga. Dan insya-Allah dalam kelapangan, dalam pertemuan kita yang akan datang, kita akan menyambung kembali bagaimana kita boleh menjaga hati kita supaya menjadi hati yang sentiasa mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sentiasa merindui pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati yang sentiasa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah dalam pertemuan kita yang seterusnya, mudah-mudahan kita akan